Lepas tu contoh, aku dengar mengumpat, aku dengar apa dia, imam lah, imam. Kenapa? Ya Allah, datang seorang lagi, apa? Langsung bisik sekali tu. Yang seorang lagi cuba jadi baik sebab dia dah dengar ceramah. Korang ni tak baik, tahu mengumpat. Alah, macamlah kau tu baik sangat. Kan susah. Bukan senang kan? Macamlah kau tu baik sangat. Elah. Apa cerita? Dia join nak sekali. Kan? Tapi tuan-tuan, contoh, tuan-tuan marah saya, tuan-tuan kenal saya dekat sini. Katalah kita sekampung, tuan-tuan boleh jumpa saya balik. Minta maaf lah, semalam aku cakap kau macam-macam. Yelah, tak apa. Maaf saya batin. Hari raya boleh jumpa. Salam, maaf saya batin. Samalah, maaf saya batin. Boleh jumpa. Tu yang kat dalam media sosial tu. Tak kisahlah siapa, pelakon ke, penyanyi ke, artis ke, pemimpin ke, ketua apa ke, parti mana pun lah. Contoh, letak satu gambar pemimpin, tak kira pemimpin parti mana. Ni bukan cerita politik, nak tunjuk personality je. Letak muka, tak payah tulis apa-apa, post, tengok komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, pada yang berhormat kawasan yang sudi hadir dalam kesibukannya. Begitu juga kepada tuan pengerusi masjid, tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid. Begitu juga pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat malam ini dapat kita bersama-sama membicarakan topik hijrah. Hijrah yang mana di dalam satu hadis disebutkan an Amirul Mukminin Abi Hafsi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri imma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw amaratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang bermaksud dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya seorang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan menuju kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya kerana menginginkan kehidupan yang layak baginya di dunia, atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya akan sesuai dengan apa yang dituju. Kalau kita tengok penekanan diberi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri imma nawa, penekanan memberitahu sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohlah malam ni, bukan semua orang datang malam ni sebab majlis ilmu. Ada orang datang dia nak selfie. Contoh. Ada orang datang macam mana rupa Samsul depan, tapi tengok dia nak tengok macam mana rupa Salma ni, tengok dalam TV tu kan. Tapi tengok macam tu rupa lah, hai tu kan macam tu. Jadi dapat dah dia nak tu. Siapa yang memang setiap malam datang, ada juga malam ni orang tu datang saja semayang pula ramai malam ni, dia tak tahu pun malam ni dia ceramah. Apa ramai malam ni ceramah. Ya.
lah. Dia ceramah rezeki dia, kan? Macam tadilah saya singgah, sebelum sampai ni saya singgah ke kedai goreng pisang ke simpang 3 nun yang ada sate. Terkejut budak, alah, ustaz apa ni, tak kata. Saya kata, dah kau tak tahu sudah, apa dia mencari, kan? Jadi mana kata niat kita apa. Contohlah, kita selalu dengar kan, siapa yang bekerja dia selalu dengar pejabat dia kalau baik kuliah tu ada bekerja sebagai satu ibadah. Macam mana lah bekerja tu sebagai satu ibadah? Ada 3 syarat. Pertama, yang dia buat tu, kerja dia buat tu benda baik. Kedua, kaedah cara dia bekerja tu diizinkan oleh Allah. Tapi yang ketiga tu, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Betapa sesio kerja 60 tahun sampai pencen, tak ada sehari pun niat kerana Allah. Asal bapak rugi, contohlah ayat kan, kan rugi betul-betul. Dapat sehari je lah, lupa lah. Dan kata kalau lah dia boleh kerja balik 10 tu kan, contohlah niat kerana Allah. Tengok macam kisah Robin Hood. Kenal Robin Hood kan? Katalah Robin Hood tu masuk Islam, nama Robin bin Hood, kata. Dia selalu tolong orang miskin, orang susah. Kita tahu dalam drama movie dia tu, dia memang tolong orang susah. Benda baik tak? Benda baik. Katalah dia niat kerana Allah, 2 tu cukup lah. Tapi kaedah tu dia mencuri daripada orang kaya, Allah tak izinkan, jadi tak dapat pahala ibadah. Kita tentu baik benda baik, tapi rugi. Jamaah perempuan bulan puasa kalau tak faham, payah pula lah, kan? Kampung bimbing dalam lah tu, takkan tak faham. Bulan puasa, orang perempuan bangun pagi siapkan makanan sahur untuk suami, tapi lupa niat kerana Allah, rugi. Dia bangun terpaksa. Kenapalah aku dia bangun? Jantan tu membuta, mengangkang dalam bilik dia. Dia marah lelaki. Tak. Dah lah lupa niat ibadah. Malam tu pula malam Lailatul Qadar, Allah rugi lah. Faham? Itu maksudnya penting niat ni. Okey. Jadi ada yang cakap hijrah ni sebenarnya nak menunjukkan, dulu pernah kita dengar adalah orang yang lahir salah hari bulan ni, dia menyebutkan Nabi ni pelarian ke apa? Betul ke tak betul Nabi pelarian? Tak betul atas beberapa sebab. Pertama, sebelum peristiwa besar hijrah ni, sebelum tu ada satu lagi peristiwa besar. Tahu tak? Peristiwa besar sebelum peristiwa hijrah, apa peristiwa besarnya? Ya, jangan risau penceramah kalau tanya dia jawab balik, jangan risau. Iaitu kita tahu kan, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kan? Cerita apa tu? Tentang Isra Mi'raj. Itu peristiwa besarnya daripada Mekah, Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Yang mana pada malam itu Nabi dibawa, mula-mula tu sebelum ditunjukkan macam-macam, dibawa singgah kat beberapa tempat, dan kat setiap tempat tu Nabi salat 2 rakaat. Kau nampak tu? Itu Baitul Laham, itu Bukit Tursina. Ini topik Nabi Musa, ini topik Nabi Isa. Ni apa ni? Yang tu kau nampak tak tu? Apa benda tu? Itu Yathrib. Yathrib. Kenapa? Tak lama lagi kau akan diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke sana. Dah dapat gambaran. Oh ya Allah. Okey. Tak ada Nabi tanya pahala. Tak ada Nabi tanya lah. Kalau kita lah kan, orang kita dapat surat, kan? Dapat surat kena berpindah daripada Belimbing dalamnya, daripada ni daerah mana? Dua Tunggal kan? Alu Gajah AG budak sekarang. Masa saya belajar kat London lagi, UiTM London Alu Gajah. Kan? Saya tadi bila tengok signboard tu ingat betul main takraw main.
UiTM set, UiTM A lawan Parit Melana B. Tu ingat tadi tu Parit Melana tadi, nampak tadi. Lama betul dah takrur kan. Jadi bila kita dapat surat berpindah daripada contoh Alur Gajah kena pindah ke, tak adalah jauh benar, ke Ulu Tembeling, faham? Mulalah dia buat surat, mohon penangguhan paling kurang 30 hari sebab ada urusan yang belum diselesaikan. Itu ayat biasa. Lepas tu mula dia cari YB. Dalam tempoh 30 hari dia minta YB tolong sokong YB untuk batalkan perpindahan ni. Sebab dia dah sadap duk ke Alur Gajah. Makin masa saya belajar ke ITM, makin malam-malam lepak ke keluar lah. Makin pukul 8 dah balap, pembono pun tak ada Alur Gajah ni. Bila tengah hari lepak ke Dorai kan? Ataupun lepak ke cucu udang Alur Gajah, makin sadap. Dengan tahap tikui melintih macam tu. Sadap makan. Dah lawak tak apa-apa sadap mana nak rasa macam tu kan. Takkan nak dululah. Mulu budak-budak sebut, "Weh, jom pergi Alur, jom pergi Alur." Budak-budak sekarang, "Jom pergi AG." Nak muntah nak rasa. Tak ada perubahan. Jadi itulah kita kalau kena tukar, fikir susahlah, itulah inilah. Nabi bila Allah perintahkan, dia tidak, pun tidak, sebab perintah Allah. Paling simple pengajaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, standby nak semayang. Macam malam ni lah tu sebab saya tak tolak ceramah ke Masjid Imam Muslim ni, sebab saya difahamkan memang setiap hari memang macam ni lah ramai. Nak tengok muka tu pengajar, betul ke tidak? Kan? Tak, betul lah, itulah semangat yang kita nak. Janganlah malam ni ramai. Untuk makluman semua yang baru hadir kali pertama malam ni, anda selamat datang ke Masjid Imam Muslim. Dan nak maklumkan, bukan malam ni ada ceramah. Betul tak kan? Setiap malam ada kuliah kan? Kecuali Sabtu malam Ahad. Sebab bagi masuk untuk bersama keluarga. Agaklah, saya agak ya. Jadi bila Nabi diperintahkan, Nabi pergi macam kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kacaplah dramanya. Nengok drama, risik pada hati, bisik-bisik gelora, melur untuk Firdaus. Saya tahu tajuk, saya tak tengok. Belum lekor sebab drama. Itulah yang paling kita tak faham. Dulu masa zaman dululah, seingat saya drama bersambung ni drama Cina. Dululah kan. Pukul berapa? Pukul 6 sampai pukul 7. Kenapa Cina tak pasang pukul 7? Sebab dia takut orang tak tengok TV time tu maghrib. Tu drama Cina tu. Berapa ramai tengok malam Choi Yun Fat main Deman. Pukul 6, pukul 7. Alex Mann, The Empire, pukul 6 sampai pukul 7. Tiba pula drama Melayu Islam pukul 7 sampai pukul 8. Boleh tak boleh? Tu untuk diusulkan oleh yang berhormat lah, untuk bawa kepada pihak yang sepatutnya macam tu lah. Jadi cerita nantilah kejap lagi lah semayang macam tu, salah. Jadi Nabi bila diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, Nabi keluar. Dan Nabi tidak dikatakan pelarian. Kenapa? Bila Nabi, hari Nabi dah perintah, dah dapat dah gambaran, dah dapat dah perintah pada Allah suruh berhijrah, Nabi keluar. Dan Nabi berstrategi. Bukan main lontung ni lah. Ada strategi. Maknanya kalau nak berhijrah, nak berubah, kena ada strategi. Nabi nak keluar rumah, apa berlaku dekat keliling rumah Nabi? Dikelilingi oleh tentera kafir Quraisy. Tentera kafir Quraisy siap sedia nak bunuh Nabi, dan kabilah-kabilah yang bermesyuarat dah bersetuju kalau siapa dapat penggal bawa kepala Nabi ke kepala Muhammad akan dapat 100 ekor untuk kepala Muhammad.
Tapi Nabi lari ke tak? Nabi kat dalam rumah, aduh, macam mana ni? Mana nak korek tanah ke apa, ikut jalan bawah tanah? Tak ada. Nabi keluar. Steady. Nabi keluar, Nabi menghadap tentera tu. Dengan izin Allah, yakin dengan perintah Allah tu, bila keluar, tentera-tentera kafir Quraisy memandang tapi tidak melihat. Sehingga kan Nabi duduk kat depan tentera tu. Nabi buat macam ni pun dia tak nampak. Nabi ambil pasir letak kat kepala, berjuai pasir kat kepala, tak nampak tu. Sambil Nabi baca, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Orang sini dah hafal lah. Dibina tembok-tembok di hadapan mereka, tembok-tembok di belakang mereka kan. Afala yubsirun, mereka tak dapat tengok. Itulah yang Ustaz Tokoba baca ayat ni kalau nak elak speed trap. Masuk itu si Bampek tu baca wajah amin baini aidis. Kono jugalah Ustaz. Maknanya polis tu dah baca dulu. Ingat polis tak mengaji ke? Polis mengaji tu. Polis dah baca dulu. Jadi polis nampak kita tak nampak. Jadi selepas pada tu Nabi ke mana? Nabi terus menuju kepada bukit apa? Kepada gua mana? Gua tu. Bukan lagi kalau lagi mana kita nak lagi. Tuan-tuan naik mana tu kalau ada gua satu kat atas tu. Tak. Nabi memang tahu tuju ke situ sebab strategi. Kalau Nabi lari tak plan, mungkin lah duduk dalam tu. Nah, ni anak kita menyuruh kat sini. Tak, Nabi memang plan. Apa bukti Nabi plan? Soalan saya. Zaman tu dah ada telefon bimbit ke belum? Saya tanya, dah ada ke belum? Tak ada. Habis macam mana Sayyidatina Asma anak Sayyidina Abu Bakar boleh tahu nak hantar makanan ke mana? Sebab dah disusun strategi tu. Dan nak beritahu siapa yang pernah pergi ke Gua Sur tu, dia tahu betapa tinggi dia naik bukit tu, betul tak? Tapi sekarang dah ada naik laluan dia, dah ada tangguh-tangguh sikit buat Dulu tak ada. Dan bayangkan Sayyidatina Asma mendaki itu dengan tahap dirinya sendiri sedang hamil, syarat mengandung 9 bulan. Pengorbanan. Dan di tempat tidur Nabi pula digantikan dengan Sayyidina Ali. Menjurus berselubung, konon-konon dia jadi Nabi. Waktu Nabi keluar tu, ada seorang nampak yang bukan tentera. Dia cakap, tentera, apa kau biar Muhammad lalu depan kau tadi, apa kau tak tangkap? Mana ada? Ada, aku nampak. Mana ada? Bergaduh. Kau pergi tinyau, dia suruh perebet seorang pergi tinyau. Pergi tinyau. Elok dah selubung tidur tu Sayyidina Ali. Esok tu bila tahu yang berselubung tu Sayyidina Ali dan Sayyidatina Asma, kedua-duanya ditampar, dipukul depan semua orang. Suruh cakap, mana pergi ayah kau? Mana pergi ayah kau? Mana pergi Rasulullah? Mana pergi Muhammad? Mana Muhammad? Mana pukul? Macam itulah. Jadi bayangkan pengorbanan yang dilakukan. Nak beritahu bila kita nak berubah ni memerlukan pengorbanan. Selepas 3 hari Nabi berhijrah, Nabi dipimpin, ditunjuk jalan oleh siapa? Abdullah bin Uraikid yang bukan Islam pada ketika itu, tunjuk jalan. Dan jalan yang dilalui oleh Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar adalah jalan yang bukan jalan yang biasa dilalui oleh manusia biasa. Nak menunjukkan apa? Bukan sana. Jalan ni susah, tapi kau nak berubah tak? Kau nak berubah. Soalan cepu emas. Nabi baru je balik daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa tak dia beritahu jangan Allah Ta'ala, ya Allah, ni semua nak bunuh aku ni Allah, tolong hantar buruk seekor. Boleh kan? Panggil buruk seekor, Nabi naik buruk tahu sampai Yatrib, tahu sampai dengan Abu Bakar. Tapi tak, Nabi nak tunjukkan pengajaran ibrah untuk kita. Kena usaha untuk berubah. Berapa ramai orang akhirnya bila dia dah berhijrah dulu mula fikir kenapa lah aku. Bukan semua orang memang asal penduduk sini. Nak pergi kampung Belimbing dah lah, bimbing dalam lah tu. Contoh lah kan. Tapi bila dia dah duduk sini, dah jumpa masyarakat, dah jumpa unsur rezeki dia dekat sini, alhamdulillah, seronok duduk sini, tak ada masalah. Nampak tak?
Cuma kita ya takut nak berubah dan tak nampak sebab kenapa kita nak berubah. Dan Nabi, bila Nabi sampai ke Kuba, setelah berhari-hari, bukan senang. Sayyidina Abu Bakar kojab depan, kojab belakang, kojab depan, kojab belakang, sebab nak kawal Nabi, keselamatan Nabi dia jaga. Sampai ke Kuba, Nabi membina masjid dengan tulang 4 karat Nabi. Tulang 4 karat Nabi itu Nabi bina masjid Kuba. Tapi tidaklah secantik seperti mana hari ini, kan? Masjid Kuba cantik sangat dah. Dan kemudian Nabi sampailah ke Yathrib. Bila sampai ke Yathrib, Nabi disambut, sebab semua orang excited nak sambut Nabi. Dia orang cakap Nabi ni mukanya manis, senyumannya penawar duka, cakap kata-katanya menyejukkan hati, kan? Semua tak sabar nak jumpa Nabi. Dan bila Nabi sampai, mereka semua bersyair, Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Sambil senyum sambut Nabi. Yang geng Mahaban berjanji itu macam nak robah ya baca. Tala'al badru alaina. Nabi kau nampak tu pusing dia balik, dia tak jadi datang agak lah. Kau syukur ke tak syukur ni tengah jatuh. Dia kena happy. Dan bukan orang sini lah, geng Mahaban sini okey tempat lain. Iya, dia cakap betul ni, maknanya semangat. Tu sebab beli kitab berjanji tu, Marhaban berjanji, cari yang ada makna tu, ada terjemahan sekali tu, tu elok. Guru amak saya tu, saya cari kan kitab tu yang ada makna. Untuk sosial besar-besar semua buta lah, kau dah tak nampak ni kan. Kan macam tua sibah besar kau tak nampak kan, tak tahu lah kan, macam tu. Jadi dekat sana Nabi bila tiba pula rombongan muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bukan senang. Saya bawa cerita salah seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni kaya-kaya. Bayang, bukan senang kalau kita dah ada legasi perniagaan, tiba-tiba kena tinggalkan. Dia bukan hanya bukan tinggalkan, susah nak tinggal, tapi dia bukan hanya susah tak, tapi dia siap ajak semua, mari kita ikut Nabi. Dia kata, mari kita ikut Muhammad, kita berhijrah. Dan bukan semua yang ikut Nabi pada ketika itu betul-betul ikut Nabi kerana Allah dan Rasul. Ada salah seorang tu pemuda tu yang keluar tadi hadis tersebut, wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, itulah kaki itu tadi. Dia sebab dia nak ke perempuan tu, nak nikah dengan perempuan tu ikut Nabi hijrah, maka dia pun ikut. Dia tidak hijrah kerana Allah dan Rasul. Sayang sekali. Jadi dia ikut juga. Abdurrahman bin Auf berhijrah, di tangannya berbekalkan modal minyak dan keju. Minyak dan keju, ataupun orang Melaka sebut cheese. Kau tak faham keju lah kan? Cheese. Bila sampai di Yathrib, Nabi persaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabiq. Sa'ad bin Rabiq ni kaya raya, bersahabat dengan Husin Lompoyang, saudagar unta leher panjang. Tak adalah Manado, jangan salin tu saja itu kan. Tak adalah. Sa'ad bin Rabiq ni kaya raya, dia ada ladang kurma, dia ada tanah banyak. Dia siap cakap dengan orang Abdurrahman bin Auf, aku ada banyak ladang-ladang kurma, kau pun banyak, kau cakap kau nak yang mana? Adakah Abdurrahman bin Auf jawab, wow, tak. Itu silompoyang. Tapi apa Abdurrahman bin Auf kata, semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku, aku tak mau, tak nak.
Kalau begitu aku ada beberapa orang isteri, mana satu kau nak? Kau cakap open tender. Dia bukan dia beritahu, ni aku dah banyak bini tapi ni apa malas ni aku ambil lah, aku dah tak nak. Tak. Dia siap open. Mana satu kau nak? Kau cakap. Tak nak. Semoga Allah memberkati kamu wahai saudaraku. Aku tak mau. Kalau gitu lah. Ni ada berapa bini aku, mana satu kau nak? Agaklah. Kau nak pilih ni. Maut jangan dicari, kan? Rezeki jangan ditolak, kan? Agaklah. Tapi dia tak. Habis kau nak apa? Memadailah kau tunjukkan kepada aku ke manakah jalan menuju ke pasar, kerana aku ingin berniaga. Pasar tu ditunjukkan jalan. Masalahnya pasar Yathrib itu didominasi oleh puak-puak Yahudi. Dan Rahman bin Auf pergilah bermodalkan minyak dan keju. Sekejap tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf ni menarik perhatiannya. Selang beberapa bulan orang semua suka berurus niaga dengan Abdul Rahman bin Auf. Sebab Abdul Rahman bin Auf ini seorang peniaga yang jujur. Dia bila berniaga tu memang jujur, tak menipu, amanah. Abdul Rahman bin Auf adalah sahabat antara sahabat 10 sahabat yang dijanjikan di syurga, dijamin syurga oleh Allah. Tapi dia paling last kali sampai ke syurga sebab kayu banyak kono tanya. Jadi sah minta kayu, biar ada duit tak ada, makan goreng pisang dengan cempodak. Itu tadi naik kereta koci Azia, contohlah, naik Azia parking depan main-main, kan? Jadi mana kata jangan risau-risau. Nabi mari lepas bayang asar, ada satu petang lepas bayang asar bergegas Nabi balik. Kenapa? Sebab Nabi teringat ada 7 ketul emas kat rumah dia, belum bagi kat orang lagi. Susah hati. Kita ni pula susah hati tak ada. Aduh, tinggal RM5 lah. Aduh, waktu kita kan Nabi susah hati banyak kalau ada. Nah, tu dia. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni berniaga. Satu hari tu Nabi selang beberapa bulan, beberapa minggu, Nabi berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf. Apa yang wangi bona kau ni? Dia tahu Abdul Rahman bin Auf. Kau berkahwin kau wahai Abdul Rahman bin Auf? Benar ya Rasulullah, aku telah berkahwin dengan seorang wanita Ansar. Maka Nabi pesan, buatlah maliwatul urus, buatlah majlis setidak-tidaknya seekor kambing. Nabi pesan, tu yang kita kena baik kenuri tu, bukan seekor kambing ni dah, 10 kemah siap dengan scallop, ada color tema daripada abah sampai ke cucu-cucu, semua baju semua habis kain, sepapan kain nilai 3 habis kain. Yang ngambah nak nampak seluar poket dalam sampai ke lutut. La ilaha illallah. Biar duit masuk bulu zup sampai ke lutut. Pokoknya kaki kau bongkak tu, duit banyak. Satu lah. Nah, tapi baik walimatul urus. Jadi pada ketika itu dia kata, kau doakan aku ya Rasulullah. Nabi doakan murah rezeki kepada Abdul Rahman bin Auf. Semenjak daripada itu, apa juga yang disentuh oleh Abdul Rahman bin Auf menjadi emas. Maksud dia buat apa pun berjaya. Dia berniaga apa pun laku. Dan Abdul Rahman bin Auf walaupun kaya, dia tidak pernah lupa untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Setiap peperangan ada sumbangan dia, ya. Dan dia tidak lupa, walaupun dia bagi sumbangan, dia tak lupa untuk bahagian keluarga dia. Malahan ketika kewafatan Nabi, setelah wafatnya Nabi, Abdul Rahman bin Auf yang menjaga kebajikan isteri-isteri Nabi. Setiap isteri Nabi kalau pergi ke pasar, ada 2 orang akan escort sampai ke pasar, beli barang, angkit barang, bawa balik rumah. Itu semua gaji dibayar oleh Abdul Rahman bin Auf. Urus niaga, pembelian tanah dan sebagainya, semua Abdul Rahman bin Auf uruskan. Dan Abdul Rahman bin Auf juga bertanggungjawab memberikan insentif, memberikan imbuhan sanggup hati
kepada keluarga-keluarga yang terbabit dengan peperangan Badar, yang boleh ditaksirkan sumbangan yang diberikan daripada setiap keluarga tu, bukan setiap keluarga, satu keluarga yang terbabit, katalah ayah mati dalam perang Badar, semua anak cucu tu semua sumbangan untuk keluarga tu, setiap keluarga tak kurang 400,000 ringgit duit kita sekarang. Dan jumlah kekayaan Abdurrahman bin Auf ditaksirkan tak kurang 370 juta. Itulah dia. Abdurrahman bin Auf berniaga, kalau dia jual unta tu, kalau dia beli, ya orang Yahudi pun sendiri pun berusaha niaga dengan dia. Sebab contoh, kalau dia beli unta tu 1,000, dia jual balik pun 1,000 dinar. Beli modal 1,000, jual 1,000. Soalan kita apa? Mana untungnya? Tak ya? Untungnya adalah pada tali yang mengikat unta. Setiap unta tu ada tali, harganya 1 atau 2 dinar. Jadi jangan cakap bangsa Cina yang mengajar sistem volume. Abdurrahman bin Auf dah lama dah mengajar sistem volume. Beli banyak, banyak dapat. Tu dia Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi apa yang boleh kita dapat di sini adalah perubahan demi perubahan. Memang kita kena buat, sebab Nabi sebut hijrah itu termasuk juga al-muhajir hajara manahallahu anhu. Hijrah itu, orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Itu pun juga adalah orang berhijrah. Dan Nabi juga sebut tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Lepas Fathu Makkah tak ada lagi dah hijrah. Yang ada cuma 2, iaitu niat dan jihad. Sekali lagi cerita niat dan jihad. Nak beritahu, niat pun susah kadang-kadang. Besok pagi kita join kuliah subuh. Dalam mati dah cakap dah, dah boleh kau dan tidur je. Betul, memang ramai datang kuliah subuh, tapi yang tak ramai lagi, yang tak datang lagi ramai. Cuba kita tengok. Kalau tidak, takkanlah Nabi sebut pada anaknya Fatimah, wahai putriku Fatimah, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang bangunnya meninggi hari. Itu Nabi. Mana yang bangun lambat ramai, yang bangun orang tak ramai. Tengok subuh so. Malam ni pun dah cakap, dia tak datang saudara. Dalam hati dia tak cakap lah. Untuk makluman semua, tanya Samsul Debat, kuliah yang paling saya gemar adalah kuliah subuh. Sebab apa? Fresh. Idea baru banyak sampai. Betul? Dan bayangkan, Nabi kata, sesungguhnya rezeki yang banyak Allah Ta'ala berikan daripada subuh sampailah terbit matahari. Rugilah kalau kita bangun meninggi hari. Kalau tidak, takkanlah Nabi sebut macam ni. Nabi kata dalam satu hadis, barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan 2 amalan ini. Apakah dia? Yang pertama, salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya sedekah subuh. Siapa yang selama ni duit dia memang tak cukup ya. Aduh, banyak betul nak pakai duit ni. Hudu manyang tak cukup yang cuba ubah cara hidup. Datang masjid, insya-Allah ada harapan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kebanyakan ni imam akan tunggu. Dah tinjau. Dah sekor lagi belum biarlah. Iya. Tak ada tu kerja-kerja dah kan, relax, ya fresh, jangan risau. Yang mana? Subuh bukan subuh gajah dah. Subuh dinosaur. Dah pupus 5 minit sebelum zuhur subuh. Tak peranyat imam siapa pula yang kunut tengah hari ni tu. Betul. Itu dia. Dan sedekah subuh memang saja ya. Imam dengan jantong kuasa masjid tak dibubuhi minyak dekat tayar tabung. Kan tabung tu ada tayar, tak ada, dia letak minyak. Biar ada bunyi. Sampai dah. Dah haru tak buat duit lah. Cuba baik gambar lah, kau memang tak bawa.
Mana datang main poket kayak pekat kau tu. Dia gabung pakai kain. Tolu bawa kali. Kan? Cakap betul. Ataupun dulu masa PKP kan ramai ambil nombor akaun masjid. Masjid Imam Muslim. Akaun bank. Simbank. Apa akaun ni? Akaun apa? Masjid Maybank. Bank 5 5550 1423 0150. Tu akaun bank saya tu. Jangan salah masuk lah. Description, doakan saya kaya. Tu tak tahan. Doakan saya kaya. Amount RM1. Itu tak teraya. Manjang RM1. Aduh, hai. Cubalah upgrade. Awal bulan RM1, tengah bulan RM1. Pek gaji RM1. Dapat keluar iCitra, terima kasih. KWSP RM1. Allahu Akbar. Upgrade lah. Kan? Dalam surah Ali Imran ayat 92 Allah beritahu, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Lalu tabung tengok ke wallet, tinggal 2 helai 100 dengan RM5. Ustaz, saya masuk RM5 sebab saya sayang bona ke RM5. 100 saya tak sayang lah. Setahu lah kau jual kau cakap itu. Kau nak bohong dengan siapa? Kan? Itu dia. Tapi persoalannya adalah, kenapa manusia susah nak berhijrah? Kenapa manusia nak susah berhijrah? Pertama, dia tak nampak sebab kenapa dia kena berubah. Dia tak nampak sebab kenapa dia kena berubah. Apa pula? Salah lah. Contoh paling senang lah yang boleh menyebabkan air muka berubah orang lelaki. Berubah daripada merokok kepada tak merokok. Kan berubah muka nampak. Ya, tapi tak semua lah. Sini ramai berhenti dah. Tapi saya faham susah nak berhenti merokok. Payah. Saya ada sahabat saya seorang 30 batang saya. Dia jadi habis itu sambung. Sambung. Habis sambung 30 batang saya. Ni nasihat saya. Tak dengar, tak nak dengar, sudah. Buat macam ni. Minggu ni 30 batang saya. 30 Isnin sampai Ahad 30 batang. Minggu depan 29 batang saya. Nak azan dulu ke apa tak? Tahu ya? 29 batang saya. Minggu satu lagi 28 batang saya. Minggu satu lagi mati, tak sampai habis. Biarlah mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok. Faham? Ini ustaz tak belajar sampai masih elok asal rokok, kau nak ajar dan pula. Itu yang tak tahu. Saya nak tanya orang perempuan, apa hukum isap rokok? Apa ni? Orang perempuan jawab, hukum isap rokok. Nampak tu? Haram teh. Habis itu. Susah letak laki kotak rokok tu gambar jantung terbakar kau. Buah pinggang hangui kau. Aduh macam tu dia isap rokok. Tak lama lagi tengoklah macam mana KJ kena maki itu bila perkenalkan undang untuk haramkan rokok. Marah. Tak lama so, bukan gambar tu. Rokok mana rokok? Rokok bagi 2 batang atau ambil kat mayat tu. Kat mayat ambil. Kat hidung mayat tu 2 batang. Kat telinga 2 batang. Macam tu kan boleh tu. Sorry brother, macam tu kan. Terpulang. Bukan senang. Nak beritahu bukan senang. Nak ubah bukan senang. Berhenti-berhentilah mengumpet. Contoh. Apa
Halah, dan kacau kau kau. Jangan marah, nampak? Suka aku lah. Wah, makna. Apa kau sibuk? Aku nyesal kau ke? Banyak cakap kau. Itu pasal dia kata, ya Allah, tak sangka betul Samsul depan tinggi weh. Tak habis-habis salah ke Samsul depan tinggi. Dia cakap macam OKU kau layan aku. Buka aja topeng emas ni, dalam TV nampak tua kan. Wah, ajar betul. Mengumpat kan tu? Mengumpat, tapi saya maafkan. Itulah dia. Lepas tu contoh, aku dengar mengumpat, aku dengar apa dia, imam lah, imam. Kenapa? Ya Allah, datang seorang lagi, apa? Langsung bisik sekali tu. Yang seorang lagi cuba jadi baik sebab dia dah dengar ceramah. Kau orang ni tak baik, tahu mengumpat. Alah, macamlah kau tu baik sangat. Kan susah. Bukan senang kan? Macamlah kau tu baik sangat. Elah. Apa cerita? Dia join nak sekali. Tapi tuan-tuan, contoh, tuan-tuan marah saya, tuan-tuan kenal saya dekat sini. Katalah kita sekampung, tuan-tuan boleh jumpa saya balik. Minta maaf lah, semalam aku cakap kau macam-macam. Elah, tak apa. Maaf saya batin. Hari raya boleh jumpa. Salam, maaf saya batin. Samalah, maaf saya batin. Boleh jumpa. Tu yang kat dalam media sosial tu. Tak kisahlah siapa, pelakon kau, penyanyi kau, artis kau, pemimpin kau, ketua apa kau, parti mana mana. Contoh, letak satu gambar pemimpin, tak kira pemimpin parti mana. Ni bukan cerita politik, nak tunjuk personality je. Letak muka, tak payah tulis apa-apa, post, tengok komen. Cacian, makian, kepala bapak semua keluar. Ni ada satu grup. Ada satu grup dekat dalam WhatsApp ni. Tak macam mana saya pun ada dalam grup tu. 3 kali aku left grup, dia masuk balik. Ya. Dia cerita konon ni pasal isu-isu semasa. Tapi bahasa yang digunakan akhlak, adab langsung tak ada. Membalun orang macam-macam. Soalan saya, masa bila kau nak minta maaf dengan orang? Itu soalan. Ya Allah. Ni contoh ketika zaman Nabi dulu, ada seorang perempuan Badui. Dia datang jumpa dengan Nabi. Dia mengadu masalah dengan Nabi. Dia cerita. Kebetulan perempuan ni saiz dia genit-genit ala-ala Sheila Majid. Ya, ala-ala Najwa Latif lah budak sekarang. Pun tak kenal dah. Tak kenal dah. Macam Nilofa lah contohnya. Oh, dah boleh pula. Okay lah. Dia tak besar-besar lah, mana-mana kecil-kecil, macam comel macam tu. Jadi bila dia balik, Aisyah datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Itu ayat Aisyah. Kecilnya perempuan itu. Nabi kata, ketahuilah wahai istriku, sesungguhnya engkau sedang membuat ghibah. Ghibah itu bercerita pasal orang mungkin betul, tapi kalau orang tu dengar kecil hati, berdosa, tuan-tuan dan puan sekalian. Ini kan pula kita kutuk kepala bapa, apa semua macam-macam keluar. Jangan bagi alasan. Aku ni mulut dia jahat, hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kono baik. Aku ni orang Melaka biasa lah. Siapa cakap? Ramai je orang Melaka elok, cakap yang berpantun, budi bahasa elok aja. Kan? Jangan bagi alasan. Dia kutuk lahabau ulau melengkau tak pagau. Dia bantai kawan tu, tiba-tiba imam lah komen. Cubalah guna bahasa yang baik. Sebenarnya bahasa itu melambangkan bangsa. Komen mah, dah lah kau pun sama, dah imam lah kono. Itu saya cakap tadi tu. Sedangkan yang komen tu, yang paling sedih tu adalah majoritinya orang Melayu beragama Islam.
Mana silap? Kalaulah soalan saya boleh tanya, Nabi ajar tak macam tu? Nabi tak ajar. Nabi nak tahu sahabat pun akhlak Nabi macam mana. Nabi pernah dalam satu majlis, seorang sahabat badannya besar, dia sedang seronok bercerita, dia tak sadar dia himpit kaki Nabi. Tapi Nabi tak nak tahu. Tak, kalau Nabi, baik, kau nak cerita-cerita lah, kau himpit kaki aku ni, faham? Tak ada, betul lah. Kenapa Nabi tak nak tegur? Akhlak Nabi, sebab Nabi tak nak mengganggu dia punya tengah seronok bercerita tu. Adabnya biarlah. Dah habis dia bercerita, slow-slow Nabi tarik kaki Nabi. Nampak? Adab. Nampak tak? Sekali tu, masa belum nak sembahyang maghrib, tiba-tiba terbau satu bau yang kurang menyenangkan. Salah seorang sahabat terkentut. Ni nak sembahyang maghrib ni semua pandang, siapa bangun ambil wudu? Kalau bangun ni dia lah yang kentut. Nabi copek-copek dengan adab Nabi, akhlak Nabi nak jaga air muka sahabat ni. Lepas ni, lepas maghrib, siapa yang nak makan daging kambing dengan aku, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk. Langsung tak tahu siapa kentut. Nampak tak akhlak Nabi? Datang seorang fakir jumpa Nabi, bagi buah. Nabi makan, senyum. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum. Ada 2-3 orang sahabat kat tepi tu, biasa dia ajak kita, hari ni tak diajak. Sahabat tu, biasa dia ajak, tak diajak hari ni. Apa je? Makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum. Makan lagi. Adab. Sudahnya bila dah habis makan, berlalulah fakir miskin tu tadi, seronok dia sebab Nabi makan habis. Syukurlah tu. Kemudian sahabatnya 2-3 orang tadi datang, ya Rasulullah, sampai hati kau. Biasa kau ajak kita makan semua, hari ni tak ada lah kau ajak. Nabi dengan senyum kata, ketahuilah sahabatku, sesungguhnya buah yang aku makan tadi masam. Aku tak sanggup membiarkan sahabat aku makan buah yang masam. Dan kalau aku ajak kau makan tadi, takut kau tak boleh jaga mulut kau, takut terlopeh ke mulut kau, masam buah ni. Dalam satu perbuatan, Nabi jaga hati dua pihak, sahabat-sahabat dengan fakir miskin. Nabi bergurau menjaga adab. Ingat tak kalau kita dengan kawan kita kalau makan sate, kadang-kadang lidi tu kita dah makan saja, kita letak kat pinggan kawan kita macam dia makan banyak. Pernah buat tak panggil macam tu? Pernah kan? Sebab dia diam, siapa tak kali banyak aku makan, betul kan? Rupa zaman Nabi dulu dah berlaku. Makan buah tamar, sahabat-sahabat nak bergurau dengan Nabi, biji-biji semua letak kat pinggan Nabi. Makan biji letak pinggan Nabi. Dia bergurau lah ni, nak bergurau dengan Nabi. Nabi nampak lah, Nabi boleh tak reti makan. Dah sudah tu, ya Rasulullah, banyak kau makan ya Rasulullah. Nabi senyum, alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat, yang biji-biji kau tolak. Tapi nak kosong. Wah, kono orang itu. Tengok Nabi bergurau tak kasar. Nampak tak? Macam tu akhlak Nabi. Bahkan orang dulu makan sirih berpinang tidak, pinang ada ke Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Macam tadi kan sampai, hello, kata tadi nampak saya, tuan mai ke depan, budi bahasa. Sebab semua kena Samsul Debat, pakai emas pun kena. Dulu masa belum Samsul Debat, saya camah kek kajang kan, dia tak kena saya siapa. Lepas tu dah habis sembahyang maghrib, keluar semua kek luar, nunggu siapa. Saya duduk kat dalam dah, agak tunggu YB kan, saya macam tu lah. Rupa tunggu macam mana saya tak tahu. Tengah-tengah tunggu tu ada seorang ngejek surau tu. Apa ni? Dia ajak saya tarik tirai perempuan. Gila tu. Kek kajang. Dia tarik ke kanan, saya pun tarik lagi. Tarik dah, dia ajak, tarik, saya tarik lah.
Dah habis itu saya duduk lah balik. Datanglah ustazah tu daripada pejabat Agama Islam daerah Halulan kan. Dia yang cadangkan penceramah masa tu. Tu apa tak start lagi tu penceramah tu. Penceramah dalam tahan. Lah, kalau lagi ke dalam yang paling merah muka JK yang ajak saya tarik tirai tu. Minta maaf ustaz, saya tak perasan. Saya tak apa, saya mangkok mak tarik tirai ni kau balik tu. Apa dia nak jawab kan? Macam tu kan. Tapi ada lah, tak apa dia ajak saya tu elok kan, dia marah. Saya kekek semua ada. Ya, itulah. Kadang-kadang banyak ada perubahan. Macam daripada dulu, bukan senang nak berubah daripada buat dah masak ramai-ramai tiba-tiba nak jadi catering. Bukan senang, malah makin napul lah catering. Masak gotong royong kita ada masyarakat. Sudah yang masak makin lama makin tak terdaya. Yang nak mengangkat jambar tu semua nak ubah-ubah lakon. Main macam ni ya, WB macam muda bawa macam ni lah, sampai bawa jambar main. Dulu kalau nak kenduri 2 minggu sebelum kenduri kita baik kenduri berkampung dulu. Kan? Siapa cari buluh apa? Buluh, cari buluh pasang kemah dulu. Mana ada kemah pasang siap macam sekarang. Yang jago tolu tu mau gabus tolu pada malam sampai ke pagi. Sampai tak kelengset isi sebab tak tolak. Ingat tak dulu kan? Yang kayu pakai kotak berkilat tu, plastik kilat tu, tolu stapler tu kayu tu. Yang miskin pakai tisu. Budak-budak dulu dapat tolu minta-minta lah cair. Dapat tolu cair buat kicap bumak sadap. Hanya sampai ke maghrib mulut. Sekarang candies corner. Poi ke nilai 3 poi tangkap. Boleh tawal kocik tu lilit terima kasih. Semak kantin baru pencadah. Betul tak sekarang? Kepantangan orang tua dulu kena kahwin bagi kain. Sebab apa? Buat menyapu si air mata. Orang dulu lah kan? Bagilah tolu. Tapi habis tolu tu. Ya, sekarang ni dah ada budaya baru. Dog gift dia ada gift kan, ada take away tu. Sekarang ni dia nak power bank, handphone, cabutan betul, ada cabutan bertuah ni dua betul kuni kahwin kan, dahsyat betul. Macam-macam cara dah berubah. Dulu pak saudara marah, apa pula kenduri balik kat dewan pula macam tak ada rumah. Pak saudara marah, Pak Long yang paling marah ni, dia paling tersulung ni, buat dia rumah, jangan perangai kau macam tak ada rumah. Siap. Habis kenduri, Pak Long balik dulu. Mengambil tak nak dah. Sudah baiklah baik kat dewan, tak ada gaduh dia. Tentulah. Tapi lain berkat dia baik kat rumah. Orang doa semua kat rumah. Tapi kadang-kadang sekarang alhamdulillah lah, walaupun baik kat dewan dia kan buat kena doa selamat kat rumah tu. Macam lah. Tuan-tuan yang nak cakap orang yang kata kedua selamat ni tak ada peduli lah. Yang penting kita zikir. Betul, 2 pahala paling besar dalam kedua doa selamat dengan kedua tahlil. 2 paling besar pahala. Pertama zikir, kedua makan. Dalam tu heboh cakap kenapa menyusahkan keluarga orang ni. Siapa kata menyusahkan? Kalau susah tak sah bagi makan. Tak terpek siapkan makan, baik ke masjid, tak ada masalah kan. Macam malamnya saya pun tak tahu, tapi hati saya kuat cakap ada makan. Saya rasa lah ada ke tak ada? Kalau confirm dah ready lah. Kalau dah ready makruh ceramah dah lama. Tak sah dah lama mana ceramah ni. Orang nak panik tekan sikit. Jadi apakah halangan nak berubah?
yang pertama tadi dia tak nampak sebab kenapa kena berubah. Dan yang keduanya, masalah kita, halangan kita untuk berubah adalah nafsu. Nafsu dan keraguan. Dua ni masalah utama nak ubah. Nafsu dan keraguan. Kenapa? Sejajar dengan hadis Nabi sebut akan tiba masanya nanti umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Kenapa pula macam tu kata sahabat? Orang Islam dah tak ramai pun sampai kalau kumpulnya tu. Bahkan umat Islam semikian ramai sekali jumlahnya, tapi tak ubah, ibarat buih di lautan. Buih kejap meletup, usik sikit pecah, kena angin meletup. Dan dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Tu yang dimain-mainnya agama kita ni, kan? Tu tanda akhir zaman dah tu. Tu belum cerita lagi saya hafal 15 juzuk Quran tapi susah buka tudung, buka baju. Bukan gila kau. Senang ya tuan-tuan. Saya ditanya soalan ataupun pandangan Samsul Debat tentang perempuan yang buat kerja macam tu. Ya, yang kata dia hafal 15 juzuk Quran tapi dia buat macam tu. Senang ya. Kepala otak itu tak ada idea. Kalau dia ada idea, banyak lagi benda dalam dunia ni kau boleh cerita. Kenapa mempersendakan agama sendiri yang kau pilih sebagai tajuk? Jadi saya dengan yakin saya kata berkemungkinan besar dia tidak pun hafal 15 juzuk. Tidak tahu juzuk tu. Jangan-jangan ni mau balik huruf. Orang yang hafal 15 juzuk takkan buat perangai macam tu. Jadi orang mempersendakan agama, orang main, dia tak takut. Kemudian sahabat tanya, kenapa begitu? Kerana umat Islam pada ketika itu dilanda satu penyakit yang dinamakan sebagai penyakit wahan. Penyakit wahan ni sakit apa? Influenza, COVID-19. Orang kampung Pelimpin Dalam dia tak faham COVID-19. Dia faham COVID-19. Kan faham dia tu. Faham. COVID-19 ni tak faham. 19. Kau faham 19. Jangan faham. Tak, bukan itu. Penyakit wahan ini ada dua, iaitu cinta dunia dan takut mati. Itu wahan. Apakah puncanya? Puncanya tadi nafsu dan juga keraguan. Apa nafsu? Contoh, nak berubah daripada tak pergi masjid, nak pergi masjid. Tengah siap-siap, pergi mana Abang Haji? Pergi masjid lah. Abang kata malam ni nak makan sesama ke rumah, pergi masjid tak ada. Ayolah besok lah pergi masjid. Saya bilang nafsu sobat bini. Pergi mana bang? Abang nak pergi masjid ni. Abang kata malam ni nak pergi pasar malam. Tak payahlah. Yalah besok lah pergi. Dia anak-anak tadi. Ya salah, tak pergi masjid dah. Ya. Jadi kalau nak atasi tu apa? Jihad. Tu jadi Nabi Khabar, perjuangan tadi. Tengah pakai pergi mana Abang Haji? Pergi masjid. Lah, Khabar nak makan sama malam ni kat luar. Alah, semayang kan lama pun. Kan? Kalau abang tengok imam yang lama baca, abang jadi imam malam ni, copek balik. Okay, alright. Ya, kan sampai tu kan kita keluar lah. Boleh pun. Betul juga, bukan lama benar pun pergi masjid. Ya. Orang perempuan kalau lelaki pergi lama, kau dah kau bagi sokongan, kau mempertikai. Lambat balik. Pergi mana? Abang tadi lepas semayang maghrib abang ngaji. Besok imam ajak ngaji, bang ngaji lagi. Yo kau ngaji, baca berterabur. Mak mulut kau. Kan saya mana abang ni? Tak payah tindak ngaji, jangan kau ada kopi ni. Orang mulut kau. Bila dah kau dah smash malam tu, malam besok imam tanya, malam ni ngaji dia? Oh tak payah dah mam. Tak payah. Malam ni lepas maghrib kau dah balik. Rumah sebising malam. Oh takut pernah dengan bini kau? Bini tu takut cancel. Malam tu lepas maghrib tu balik, bagi salam tu balik.
Sampai rumah tanya ni, copet balik, tak semayang kau? Lah, ilah tak semayang apa? Orang lelaki, saya bosan. Lain kali kalau kita naik motor balik, kalau bini togo, awal balik yang ni mana? Start motor, keluar balik. Pergi mana tu? Dah kau bawa lagi, keluar balik dah. Contoh banyak cakap. Kan? Jadi pertamanya dia terpedaya dengan nafsu, maka dia tak boleh nak ubah. Yang keduanya adalah keraguan, tak yakin dengan rezeki Allah. Tu yang kadang-kadang, contoh dah kerja dekat satu syarikat yang kaya-raya, dapat gaji 5-6 ribu sebulan. Lepas tu tiba-tiba datang ujian, dapat tahu sumber duit untuk menjalankan, mengelolakan syarikat tersebut datang dari sumber yang haram. Contohnya syarikat Arab ada saham terbesar, contohnya ada judi, contoh menyumbang pada dana syarikat tu, itu yang digunakan bayar gaji kita. Bukan senang nak tinggalkan syarikat tu. Baik kita berhenti, mana lagi nak dapat kojo yang gaji bayar banyak ni weh, kata. Wah, itulah ujian dia. Dia tak yakin dengan rezeki Allah. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, yajid fil ard, dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Apa takut? Ada rezeki yang lebih baik. Saya makin masa nak berhenti kerja, pangkat saya pengarah undang-undang, merangkap penasihat undang-undang, legal advisor. Ya mono. Nak berhenti ke tidak apa-apa, berhenti je lah. Kan? Ada joki lain. Kan? Ya, tadi ada joki makan. Saya ada sangka lah. Saya sabar yang ini tak berapa makan mana. Upah malam ni ada lauk asam podeh dengan telur. Ya kau asam podeh? Ya ke tak? Tak ada. Si Arab kau pula kambing, no? Ada. Kau setakat mihun tak ya? Belajar bersyukur Ustaz, ya kan? Dan dalam mihun lah. Mihun goreng jantan. Tahu mihun goreng jantan? Tahu tak umum mihun goreng jantan? Ada telur. Alhamdulillah. Iya belajar syukur. Janji dah banyak cerita kan? Kan kita jangan ragu dengan rezeki Allah bagi kat kita. Ya, insya-Allah. Itu sebabnya kalau kita tengok tadi wahan tadi, cinta dunia dan takut mati, ingat dunia ni sementara sifatnya. Nabi tunjuk kat kita perjuangan untuk berubah tu jangan kerana dunia. Ya, kerana Allah dan Rasul. Yakin ada ganjaran yang Allah nak bagi kat kita. 5 yang kena ada untuk bahagia dunia akhirat. Ini pesan akhir saya, 5. Sebab saya faham signal-signal tu, saya faham. Kalau dah memicit-micit kaki tu, berubah-ubah tempat duduk tu, saya faham. Mau lembut-lembut. Dia time saya pandang lah tu, dia beralih tu. Saya pandang tu macam ni lah. Saya nak tahu lah tu. Tak berhenti nak berhenti dia ni. Ada 5 ni, selamatlah hidup dunia akhirat. Apa dia? Yang pertama, sabar. Sabar. Ataupun sabar. Sabar banyak-banyak. Kadang-kadang dorehna nak marah, dorehna nak mengeluarkan kata-kata, sabar. Yang kedua, syukur. Syukur dengan Allah berikan kepada kita. Punca daripada mana rezeki Allah bagi, syukur. Berapa banyak Allah bagi kadarnya, syukur. Bila Allah bagi capek lambek, syukur. Yang ketiga, tawakal ala Allah. Berserahlah kepada Allah. Bila kita dah buat satu perkara, kita takkan kecewa.
Yang keempat, redha dengan setiap ujian yang Allah bagi ke kita. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Percaya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup penuh dengan hikmah, selaut garam terasa tawar. Dan begitu juga yang kelima adalah ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas ni tidak mengharapkan ganjaran manusia, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Contohlah bila jadi YB, saya tak cakap YB sini lah, topik lain. Kadang-kadang dia cakap, saya tolong dia ikhlas, tapi dia terima kasih tidak. Tak ada. Kalau sambut macam tu tak ikhlas. Sebab terima kasih pun kita tak harap. Yang kita harap ganjaran pada Allah. Pengiktirafan manusia sentiasa mengecewakan kita. Carilah pengiktirafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan muslimin, itu saja daripada saya. Longgo tak kasih itu ayat. Jadi tuan-tuan, apa-apa pun berubahlah. Dunia ni sementara sifatnya apatah lagi yang ada di dalam dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Yang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Faham tak? Jadi jangan kita terpedaya dengan tipuan dunia. Berusahalah mengejar akhirat seperti mana disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20. Barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat. Surah Asy-Syura ayat 20. Surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak? Kau jaga akhirat, dunia pun dapat. Kau jaga dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Maka kau jaga akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan walaupun sikit, bak kata orang cantik dipandang rumah penghulu kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Budak-budak membawa kalah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tanang-tanang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput pada malam ini, rasa nak junjung.